Hello, hai. Cik ni di masa depan. Okay, sekarang ni pukul 12.23 pagi 1 Mei. Selamat Hari Buruh. Dikabarkan yang Friendster, the OG of social media, dah kembali. Tapi dia terbatas dekat phone app sajalah. So, aku nak cuba tengok dan tengoklah apa benda yang menariknya Friendster sekarang ni. Aku dah tak ada dah dekat Facebook. Aku dah delete dah Facebook tu. Account semua delete dah. Twitter ada, account tu masih ada, cuma dah tak ada dah dekat phone. Apps Twitter tu dah tak ada kat phone, dah delete. Sekali-sekala je buka dekat web browser. Instagram masih ada. So sekarang ni yang aktif aku guna hanyalah Instagram lah. Teringin nak ada social media satu, tapi itulah, Facebook dia penuh dengan iklan lah. Penuh dengan benda-benda yang merepek. Dia banyak keluar benda yang aku tak follow pun orang tu. And then dia dah bukan social, bukan social dah. Dia more to commercial media, sama je macam website, macam internet in general kan. Kan sikit. Sekejap, nak kena ubah angle sikit. Okay. So, sekarang Friendster dah ada kat phone. Jadi, jom kita cuba download, tengok dan kita tengok apa yang bestnya. Okay, ni dia. Nampak tak? Ni. Friendster. Social networking katanya. Okay, dah download. Open. Friendster would like to send you notification. Kejap. Belakang sikit bagi Melati masuk sekali dengan kamera. I agree to terms of service and privacy policy. Okay, agree. Create your profile. Sekarang dia tu create profile. Nampak tak? Okay, create your profile. Your name is how friends will see you after you tap. Shazni Azhar. Okay, continue. Dah macam tu je. So dia ada bawah ni, ada home, ada gambar orang, friends maybe, and then notification, message dengan profile. And then no post yet. So say hi to your friends. Okay, write a post. Okay, let's right. Okay, post. Hello, hi. Cik ni masa depan. Giving this for another shot. Okay, right. So kita post. Macam tu je. Okay. Save. Tu je, tak ada minta birthday, tak ada minta apa-apa. Friendster promise. Wow, okay, aku tekan setting tadi. Okay, dekat profile ni. So ada setting kat atas kanan tu kan. Kemudian kat atas ni, Friendster promise. Dia kata apa? A network for connecting with real life friends built to promote in-person meeting. No ads, no algorithms. We don't sell your data. Okay, then how do you make money? Kalau dekat ni, sekarang aku dekat home. Sekarang ni nampak aku seorang je lah sebab aku tak ada kawan kan. So kalau aku ada kawan, ada add sesiapa, dia akan keluar kat sini lah macam biasa.
macam Facebook yang dulu. Okay, right, jom aku mungkin boleh cuba dalam sebulan, dan dalam masa yang sama boleh cuba minta Mimi untuk cuba. Baru ada kawan. Okay, right, tu je lah. Tak ada apa yang nak dikongsi lagi dah sekarang ni, buat masa sekarang ni. Kita tengoklah sama ada aku akan guna ataupun along the way aku malas, tak ada apa nak dia update. Okay, kejap. Aku terjumpa satu benda yang agak menarik dan agak unik for a social media punya app. Okay, so aku pergi ke bahagian yang ni kan, yang add friend ni, ataupun kalau ada friend dia akan tunjuk senarai kawan yang kita ada lah kan. So bila aku pergi ke situ, aku nak add friend. Okay, aku nak add friend, tekan add friend, and then dia keluar window ni, right? Dia kata ready, tap start and bring two phones close. Sama ada kita tekan start atau tekan stop. So aku assume, sebab aku tak ada siapa untuk aku nak test sekarang ni, jadi aku assume kita hanya boleh buat kawan, kita hanya boleh add kawan, add seseorang bila mana orang tu pun ada app Friendster ni, dan orang tu pun sendiri kena dia pun kena buka bahagian friends, add friends ni, dan baru boleh add. Dia tak boleh macam kalau Facebook kita tak kisahlah Facebook ke Twitter ke Instagram ke, kita tekan follow, kalau akaun orang tu dia public, kita terus dapat follow kan. Kalau private baru dia ada peluang untuk dia nak kawal lah, nak approve ataupun tidak. Tapi yang ini dia semacam dua-dua orang tu kena on untuk add friends. So tekan start aku tekan start, tengok apa jadi. Tekan start. Okay, tak ada apa sebab aku tak ada siapa untuk aku nak test sekarang ni. So tak ada apa-apa lah kot. So andai kata kalau ada orang di sekeliling aku, kalau aku tekan start, dia akan dapat detect maybe phone orang tu, provided orang tu ada app Friendster lah kot. Lepas tu baru orang tu akan dapat notification dan dia akan approve. Maybe aku tak tahu, aku kena test dengan Mimi nanti lah, tengok macam mana. Kalau dia nak, harap dia nak lah untuk test dengan aku nak lah ni. Okay, alright. Interesting. Tak boleh sembrono type nama orang and then add, tak boleh. Kena bring your phone close together. Interesting. Menarik. Okay, info terbaru. Aku tadi aku buat sedikit research lah pasal Friendster ni. Okay, dari mula aku cari kalau ada sesiapa bercakap pasal Friendster ni dekat Blue Sky. Lepas tu dekat Blue Sky aku nampak ada orang post satu artikel. Artikel tu ditulis oleh orang yang owner kepada Friendster.com sekarang ni. Di mana owner Friendster.com sekarang ni bukan yang dulu, sekarang owner baru. So dia ada tulis satu artikel dekat Medium, satu website nama Medium, mungkin blog something. Dia beritahu lah macam mana cerita dia dapatkan domain Friendster.com tu daripada satu orang ni, owner asal. So dia beli dalam berapa tau dia beli, adalah beberapa ribu dia beli daripada orang tu, and then deal termeterai. Okay, dia orang close the deal. So nama ni siapa ya? Carson something. Kejap, boleh tak aku pergi ke Windows seterusnya sambil record video ni. Siapa nama kau? Mike Carson. Right. So nanti aku akan post, aku akan copy paste URL artikel tu dekat ruang description untuk rujukan kau macam ni.
dia cerita dan dia dapat, and then for now dia nak fokus untuk sebab dia nak fokus untuk buat kat phone dulu, and then for now hanya untuk iPhone. Dia tengah plan untuk, dia tengah dalam proses untuk buat ke Android juga. Dia kata dia kata dia nak buat sebab dia suka Friendster yang zaman dulu punya, yang tak ada negativity, yang seronok, memang tempat untuk kita berhubung dengan untuk tempat untuk kita connect dengan kawan-kawan. So dia nak buat macam dulu-dulu lah, tak ada AI slop lah, tak ada rage bait lah, apa jadah semua tu. And then dia nak pastikan kita memang betul-betul connect dengan a real person. So macam mana dia nak pastikan semua tu berlaku? Dengan feature add friend tadi tu. So macam in a way betul apa yang kau assume tu. Kalau kau nak add friend, kau memang kena jumpa dengan orang. Tak boleh tulis nama orang tu dekat apps tu, tak boleh. Kau kena jumpa orang tu, and then dia kata tag. Kita kena tag phone kita dengan phone orang lain, then barulah dia akan add sebagai kawan dekat dalam Friendster. Interesting. So maksudnya dia nak pastikan kita follow memang betul-betul orang, bukannya fake profile, bukannya bot profile, bukannya AI profile. Interesting. So maksudnya kat sini takkan ada profile yang group macam berita harian ke, tak ada apps atau tak ada page ke, tak ada IGN ke GameSpot, tak ada. Dia kena orang. Interesting. For now dia tak ada buat apa-apa duit daripada Friendster ni. Semua cost adalah tanggungan sendiri. Dia kata mungkin di masa depan dia akan buat premium plan, sebab of course dia kena jana duit juga. Kalau tidak, macam mana dia nak run this domain kan? Sebab domain tu kau kena bayar, dia bukannya free. So of course dia akan kena buat sesuatu lah untuk menjana pendapatan. Dan dia kata kalau boleh dia nak buat apa dia kata, dia cakap apa tadi lah artikel tu, dia kata pay for itself, the apps going to pay for itself. Aku tak faham apa maksud tu. Mungkin dia tak perlukan, dia tak nak keluarkan duit dia sendiri, dan juga dia tak nak orang lain keluarkan duit. So tapi dia tidak menafikan yang di masa depan mungkin dia akan buat juga premium plan untuk unlock beberapa features tambahan. So tak tahu macam mana. Dia kata itu sesuatu yang dia akan risaukan kemudian lah. So for now dia hanya nak pastikan apps ni berjalan dan ada untuk pengguna phone Android juga. Okay, so aku rasa itu saja. Macam aku cakap tadi, kita akan cuba tengok macam mana Friendster ni selama sebulan. Maybe kita cuba dalam sebulan dan tengok, see how, whether I want to stay or not. Okay, itu je lah. Bye.